الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم
على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan marilah semua kita menjalankan tugasan kita, bukan saja mengabdikan diri kepada Allah, tetapi menyeru sekalian manusia untuk kembali ataupun untuk berpegang dengan agama Allah Azza wa Jalla. Dalam sejarah, manusia membina nama dan kedudukan di dunia ini. Beberapa cara telah diambil oleh umat manusia ataupun bangsa-bangsa yang berbagai dalam menempatkan diri mereka supaya mempunyai kedudukan dipandang tinggi atau dapat menguasai orang lain. Cara yang pertama ialah dengan melalui penjajahan, penaklukan, seperti yang dilakukan oleh empire-empire besar di dalam sejarah manusia, sama ada Rom ataupun Parsi, ataupun kerajaan-kerajaan besar seperti negara dinasti-dinasti yang telah menempatkan nama di China, di dunia timur dan barat, sehingga mereka menjadi kaum penakluk, ataupun dengan kehidupan yang lebih ke belakang ataupun moden, melalui kuasa-kuasa penjajahan yang dikenali termasuk di kalangan orang Islam, penjajah Inggris di tanah Melayu, Belanda di Indonesia, Spanyol dalam sebahagian negara-negara yang lain, Itali dan seumpamanya. Mereka menjajah tanah orang lain, menindas penduduknya, mengambil hasil mahsul negara tersebut, memperbudakkan rakyatnya. Lalu mereka menganggap mereka adalah tuan dan orang besar. Pun begitu ternyata. Dengan lamanya masa berjalan, penduduk negara berkenaan akan bangkit menentang penjajahan. Decolonization, dinyahkan penjajah, berlaku di dalam sepanjang sejarah manusia. British ditamatkan, Belanda dihalau keluar, Itali juga dinyahkan, penjajah dianggap penjajah, dan rakyat negara asal akan memusuhi mereka. Walaupun mungkin dari segi gaya hidup dan beberapa cara mereka terpengaruh dengan penjajah, mereka enggan untuk mengekalkan penjajah di tanah air mereka. Cara yang kedua untuk manusia menempatkan diri mereka di dalam sejarah ialah dengan memperkukuhkan keupayaan intelektual, kekuatan budaya, sehingga akhirnya mereka mengekspor falsafah pemikiran, keupayaan berfikir mereka, buku-buku dan kajian mereka, seperti yang dilakukan oleh Greek
Yunan yang telah mengeksport falsafah Greek dan Yunan ke bangsa-bangsa yang lain, sehingga mempengaruhi cara fikir banyak manusia. Demikian juga budaya-budaya, sehingga bangsa-bangsa di luar daripada negara mereka tidak perlu dijajah, tetapi akan mengikut tingkah laku cara fikir bangsa yang lebih kuat dari segi budaya dan cara fikirnya. Dan itu juga yang kita lihat, fenomena anak-anak muda yang terpengaruh dengan budaya Korea di masa ini, dan dahulu terpengaruh dengan filem-filem Hindi. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana satu kaum menguasai kaum yang lain. Cara yang ketiga, cara yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa melainkan umat Islam, cara yang telah dilakukan oleh orang Arab yang Muslim, yang telah mengubah bangsa Arab daripada bangsa padang pasir yang tidak dikenali di pentas dunia, daripada bangsa yang merempat apabila masuk ke wilayah-wilayah Rom dan Parsi. Orang Arab akhirnya menjadi bangsa yang hebat. Bahasa mereka digunakan, buku-buku ditulis dalam bahasa mereka, empire dibuka. Padahal sebelum itu bukan orang Arab tidak hebat. Orang Arab mempunyai syair-syair yang hebat, mempunyai penunggang kuda yang hebat, mempunyai keberanian yang cukup untuk menjadi tentera, mempunyai fadail pemikiran, keupayaan budi dan akhlak yang juga baik pada sebahagiannya. Mereka gagal untuk menempatkan diri mereka di pentas sejarah, sehinggalah Allah mengutuskan kepada mereka Rasul. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin. Sehingga Allah mengutuskan Rasul di kalangan mereka yang membacakan kepada mereka kitab, sehingga apabila mereka itu bertukar daripada manusia yang hidup untuk puak dan kaum mereka, menjadi manusia yang hidup untuk membawa risalah kepada orang lain. Artinya cara yang ketiga untuk menempatkan diri, mengangkat kemuliaan sesuatu bangsa dan kaum ialah dengan menjadi pembawa-pembawa risalah, pembawa-pembawa dakwah yang menyampaikan risalah Islam ini kepada manusia. Yathrib ataupun Madinah yang ditukar namanya daripada suatu kawasan yang lebih kecil daripada Kangar ini, telah bertukar menjadi satu empire yang besar, dengan semangat untuk membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada orang lain, dengan semangat untuk membawa Islam. Bukan kerana bangsa-bangsa sebelum itu tidak tahu tentang Allah. Orang Arab tahu tentang Allah. Bapa Nabi sebelum Nabi dilahirkan telah dinamakan dengan Abdullah. Orang-orang Quraisy yang tawaf Kaabah menyebut labbaik Allah. Mereka tahu perkataan Allah, tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka tidak mengesakan Allah pada peribadatan dan mengambil ajaran Allah sebagai jalan hidup dalam kehidupan. Quraisy tahu tentang Allah. Sebab itu Al-Quran menyebut dalam suratul Ankabut,
wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika ditanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan bulan dan matahari, nescaya golongan Quraisy itu akan menyatakan Allah. Fa anna yufakun, mengapa mereka kemudiannya berpaling? Dan dua ayat selepas itu juga menyebut wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda min ba'di maut fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah. Jika ditanya siapakah yang menurunkan hujan daripada yang langit, menghidupkan bumi setelah mati, mereka akan menyatakan Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Quraisy akan katakan Allah, kata alhamdulillah karena kamu tahu Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tetapi kebanyakan mereka tidak berakal. Mereka tidak menggunakan apa yang mereka tahu itu, kerana mereka telah mensyirikkan Allah dalam ibadah. Nabi SAW datang untuk membawa risalah yang kita baca pada hari ini, pada hari Jumaat, suratul Kahf, penutup kepada suratul Kahf. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, innama ana basharun mislukum, aku adalah manusia seperti kamu. Nabi tidak datang supaya dia dipertuhankan. Bukan tidak ada agama-agama yang berasal daripada langit. Kristian, Yahudi telah ada, tetapi mereka telah salah perhitungan, khususnya Kristian, di dalam mengangkat seorang nabi akhirnya seakan dipertuhankan, bahkan dipertuhankan. Maka Nabi memberitahu, aku adalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya tidak ada ilah, sesungguhnya Tuhan kamu, diwahyukan padaku Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Sesiapa yang ingin berjumpa Tuhannya, maka beramallah dengan amalan yang saleh. Jangan dia mensyirikkan Tuhannya di dalam ibadah. Inilah risalah yang dibawa oleh Nabi. Dengan risalah tauhid dinun naqi, dengan mengabdikan diri pada Allah tanpa syirik, membawa syariat yang diajar oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab telah berubah menjadi manusia yang menegakkan tamadun. Buku-buku ditulis dalam bahasa Arab. Negara-negara telah mereka masuki, bukan sebagai penjajah, tetapi masuk dengan penuh kemuliaan, memuliakan penduduknya. Sehingga di dalam sejarah Islam, Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, ia bukan orang Arab, tetapi merupakan syekhul fuqaha, syekh kepada para fuqaha, khususnya dalam mazhab Hanafi. Muhammad bin Ismail al-Bukhari bukan orang Arab. Al-Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, mereka bukan orang Arab. Bahkan sehinggakan di dalam pakar bahasa Arab, Sibawai, ia bukan orang Arab. Abu Ali Al-Farisi bukan orang Arab. Arab tidak masuk sebagai penjajah, tetapi masuk sebagai orang yang menebarkan risalah dakwah. Maka mulialah Arab. Bahasa mereka digunakan, sehingga di Oxford dan Cambridge, setiap kali majlis convocation mereka akan dijemput perwakilan daripada Andalus, memakai jubah, meletakkan topi yang berbentuk 4 segi sebagai perlambangan menjunjung kitab, seperti mana ulama-ulama Arab. Islam telah mengangkat orang-orang Arab. Apabila orang-orang Arab
kembali keluar daripada kemuliaan sebagai pembawa risalah. Mereka ingin hidup dengan kemewahan kenderaan mereka dan minyak mereka. Mereka menjadi kaum yang hina. Mereka gagal untuk patah balik semula kepada kemuliaan mereka. Bahkan umat Islam keseluruhannya gagal untuk menjadi umat yang mulia apabila kita cuba berbangga dengan kuasa-kuasa besar dan perlindungan mereka. Tidak lagi menjadi umat risalah, tidak lagi menjadi umat yang membawa dakwah. Kita mencari jalan-jalan untuk kita kembali dihormati dan dimuliakan, dan kita gagal menemuinya karena kita gagal untuk kembali masuk ke dalam jalan yang pernah kita masuki sehingga kita menjadi mulia dan terhormat di atas pentas sejarah. Benarlah apa yang disebut oleh Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Islam. Falamma natlubul izzata bi ghairi ma a'azzanallah adhallanallah. Apabila kita menuntut kemuliaan selain daripada cara kita dimuliakan oleh Allah, kita akan dihina oleh Allah. Ternyata kita menjadi hina. Orang Arab Badui padang pasir seperti Rib'i bin Amir yang tidak berkasut, mengikat tali di atas kepalanya, masuk menemui panglima perang yang begitu terbilang di dalam sejarah, Rostam, panglima Parsi. Apabila ditanya tujuan kedatangannya, dengan bangga seorang Badui boleh menjawab, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Itulah Islam yang telah mengangkat dan memuliakan bangsa Arab dan umat Islam. Pada hari ini bukan seorang Badui, pemimpin-pemimpin utama negara Islam yang mempunyai kekayaan kereta mewah dan istana-istana yang besar berdiri bagaikan budak di hadapan setiap pegawai ataupun menteri yang datang daripada kuasa-kuasa besar. Itulah perbedaannya. Pada hari umat Islam menjadi pembawa risalah, dan pada hari kita cuba mencari identiti baru supaya kita kelihatan kuat dan hebat, dan kita tidak akan menemuinya tanpa jalan Islam. Untuk menjadi penakluk kita tak mungkin. Untuk mengeksport budaya kita juga gagal. Jika kita kembali menjadi penanggung risalah yang membawa dakwah, Allah akan memuliakan kita. Sesungguhnya kemuliaan itu bagi Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina aman faya ayyuhan nas ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Kita bersyukur kita dapat berhimpun di sini pada hari Jumaat ini, dan pada hari ini jugalah dimulakan program Perkampungan Sunnah siri yang ke-8 dengan kita mengangkat tajuk membenteras syirik, menghapus khurafat. Kerana syirik itu begitu halus, dan kadang-kadang sehingga apabila yang halus itu tidak diperhatikan, apabila ia membesar, yang besar dianggap sebagai sesuatu yang dibolehkan. Betapa kita telah melalui fasa demi fasa dalam negara ini, daripada kehidupan penuh dengan syirik dan khurafat. Gerakan pembaharuan telah menghapuskan syirik dan khurafat, sehingga tidak ada lagi kubur-kubur yang dipuja, yang diminta hajat dan seumpamanya. Kini datang pula dengan wajah agama sebahagian kumpulan. Kempen mereka menyatakan kita ini jauh daripada Allah, hendaklah dipohon pertolongan melalui wali-wali dan seumpamanya. Berbagai khurafat, sama ada bermula daripada i'tiqad yang salah ataupun hadis-hadis yang palsu, disumbatkan kepada umat ini yang sebahagian mereka itu memang bercita-cita ingin menghayati agama. Lalu mereka memperolehi agama daripada kaum yang mempunyai kesempatan, mengambil kesempatan menjual barang-barang mereka dan menjual ruang-ruang tertentu supaya mereka memperolehi sebahagian daripada habuan dunia ini. Membenteras syirik, menghapuskan khurafat adalah tema yang kita pilih supaya sama-sama kita bekerja bagi menyelesaikan tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar di dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nar. Sesiapa yang mati tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dia memasuki syurga. Sesiapa yang mati dia mensyirikkan Allah, dia memasuki neraka. Sekalipun apa namanya dan sekalipun apa pangkatnya, kerana syirik menghapuskan segala amalan dan tidak diampunkan oleh Allah jika mati dalam keadaan demikian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah hidayah serta rahmat-Mu kepada sekalian hamba-hamba-Mu, kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan sihat dan selamat sejahtera. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Syafi,
Engkau berilah kesembuhan kepada hamba-Mu raja kami Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail yang telah menerima rawatan dengan kesembuhan yang baik. Engkau mudahkanlah urusan baginda, ringankan segala beban, liputi jiwa baginda dengan iman serta kebahagiaan. Engkau limpahi jasad dan umur dengan keberkatan. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaiki pergaulan antara kami. Ya Allah, Engkau angkatlah martabat hamba-Mu yang berpegang dengan kitab dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Ya Allah, Engkau limpahi negeri Perlis ini dengan keberkatan. Engkau bimbinglah kami penduduknya kepada amalan saleh yang Engkau redha. Penuhilah jiwa kami dengan kecintaan kepada agama-Mu. Ya Allah, jauhkan kami daripada balak dan kerosakan dan tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berilah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.